Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Jamsari bin Alias dan juga kepada rakan-rakan sekalian. Saya Muhammad Farid Arifin bin Halim, wakil kumpulan kayangan, ingin membentangkan tugasan yang telah diberikan oleh Dr. Jamsari dalam subjek LMCP 1612 Islam dan Psikologi. Tajuk tugasan yang telah diberikan kepada kumpulan kami ialah pembelajaran dari perspektif psikologi Islam. Kita bermula dengan definisi. Psikologi bermaksud tingkah laku dan pemikiran seseorang individu, manakala pembelajaran merupakan satu proses interaksi di antara pendidik dan pelajar mengenai penyampaian maklumat dan informasi pendidikan. Islam pula pada kata dasarnya adalah salama, yang bermaksud taat dan patuh, aman damai serta terlepas atau jauh dari kekurangan zahir dan batin. Dari istilah syarak, Islam ialah tunduk, taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang disampaikan oleh Rasul junjungan kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dari segi pengertian psikologi menurut sarjana Islam, ilmu pengetahuan yang berkisar tentang identiti, pemikiran dan perilaku seseorang menurut ajaran Islam. Ajaran Islam mempunyai sumber rujukan yang terbaik, iaitu ada dua, Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber rujukan utama mereka. Bastaman pada 2005 memberitahu bahawa corak psikologi berdasarkan citra manusia menurut ajaran Islam yang mempelajari keunikan dan pola perilaku manusia sebagai pengalaman interaksi dengan diri sendiri, di sekitaran, dan rohani, supaya dapat meningkatkan kesihatan mental serta kualiti dalam mengamalkan ajaran agama. Ancuk dan Suroso pada tahun 2004, pembelajaran yang berteraskan Islam dan membuang perkara-perkara yang bertentangan dalam ajaran psikologi moden. Dalam Islam, kita ada 4 tokoh yang utama, iaitu tokoh yang utama adalah Ibn Sina, atau di barat kita memanggilnya Avicenna. Beliau merupakan pengasas psikologi pertama dalam sejarah. Manusia itu dibekalkan dengan akal berfikir yang waras, mampu membezakan baik dan buruk sesuatu atau insting naluri, ingatan dan pemprosesan data informasi dalam otak. Penemu kepada penyakit neuropsikiatris. Untuk tokoh yang kedua, iaitu Ibn Khaldun. Beliau memperkenalkan sains sosial dan beliau memberikan sumbangan besar kepada pelajaran sains moden pada masa ini. Mengintegrasikan kepada teori psikologi sosial dan behaviorisme yang diperkenalkan oleh Jean Piaget, Vygotsky, Albert Bandura dan lain-lain. Tokoh yang ketiga ialah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah seorang ahli teologi, juris dan falsafah Islam. Beliau mengaitkan psikologi kepada tingkah laku atau akhlak perbuatan dan kepribadian. Manusia mempunyai karakter serta kepribadian. Baik dan buruk akhlak seorang itu dirujuk kepada roh atau jiwa mereka. Jika baik rohnya, maka baiklah akhlak, dan jika
tidak baik rohnya, maka akhlaknya juga buruk. Dan tokoh seterusnya adalah Al-Farabi. Al-Farabi telah memberi pengaruh pada ilmu psikologi, fizik, matematik, dan ilmu psikologi Islam. Beliau dikenali dalam psikologi sosial. Beliau mengatakan, bagi mencapai kesempurnaan diri, setiap orang perlu untuk tinggal berhampiran dengan tamadun kehidupan dan berkomunikasi dengan satu sama lain. Kesemua tokoh Islam di atas mengamalkan pembelajaran psikologi dengan berpegang teguh kepada prinsip Islam. Mereka merupakan tokoh awal yang menyumbang pada perkembangan dan ilmu psikologi Islam. Tokoh-tokoh ini telah disegani oleh ilmuwan Barat dengan disiplin dan cara mereka yang menuntut dan melebarkan ilmu dengan cara Islam. Konsep psikologi pembelajaran menurut Islam. Sudut perspektif Islam merangkumi 4 perkara, iaitu nafs, akal, roh, qalbu atau hati. Bermaksud jiwa, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 48 menerangkan tentang zat di dalam badan manusia, faktor fizikal, biologi serta aktiviti manusia. Roh pula adalah dalam sumber rujukannya dalam surah As-Sajdah ayat 9 bermaksud pemberi kehidupan, roh yang ditiup ke alam manusia. Manakala untuk sumber rujukan bagi qalbu iaitu hati dalam surah Al-Hujurat ayat 7 menyebut hatimu, emosi, perasaan dan akal yang tidak nampak dari segi fizikal. Dan akal pula iaitu daya pemikiran manusia seperti yang disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 22 pada kita, kamu tidak berfikir. Islam sebagai cara hidup yang sempurna dan ia merangkumi bidang ilmu yang menjelaskan tentang ilmu akal, perasaan hati, naluri, rohani dan jasmani. Psikologi Islam memfokuskan pada membangun kehidupan ukhrawi dan duniawi. Islam sebagai ajaran, satu kefahaman dan pemikiran serta satu cara kehidupan yang dipraktikkan seharian. Psikologi Islam bersifat menyeluruh dari setiap segi serta boleh berlaku pada setiap masa dan juga dikenali sebagai ad-din, iaitu cara hidup dan pembelajaran berlaku sepanjang proses kehidupan dalam konteks Islam. Islam tidak mengenali teori tetapi memegang kepada prinsip. Psikologi Islam diambil daripada makna ayat Al-Quran dan As-Sunnah dan disimpul, diangkat dan ditafsir untuk membentuk satu teori psikologi. Masyarakat Muslim menggunakan akal untuk berijtihad bagi membina teori psikologi Islam yang berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Teori tersebut lebih kepada ruh di dalam diri manusia yang dizahirkan kepada perbuatan dan tingkah laku. Islam mempunyai adab-adab dalam pembelajaran. Islam memecahkan kepada 3 bahagian, iaitu adab terhadap ilmu, adab terhadap guru dan diri sendiri. Yang pertama iaitu adab terhadap ilmu. Islam mengagungkan ilmu, memuliakan kitab dan buku, tidak cerewet akan ilmu yang dipelajari, dan memilih unsur ilmu yang sahih, ikhlas dan tidak memandai-mandai. Contohnya, mengambil ilmu dari sumber yang tidak sahih dan bukan melalui Al-Quran dan As-Sunnah saja.
Manakala adab terhadap guru, Islam mengajar manusia untuk menghormati guru. Contohnya, datang kelas awal, tak datang kelas lewat, tidak melawan cakap dan sentiasa merendah diri. Seterusnya ialah adab terhadap diri sendiri. Setiap Muslim diajar untuk ikhlas menuntut ilmu, sentiasa berdisiplin, mengamalkan ilmu yang dipelajari dan menghargai waktu. Manakala tidak berasa riak atau bongkak bila mana mereka mempunyai ilmu yang orang lain tiada. Melalui tugasan ini bolehlah saya simpulkan bahawa psikologi Islam adalah meliputi fizikal dan rohani, iaitu tingkah laku individu itu sendiri. Psikologi Islam dari sudut pandang Islam amatlah memegang Al-Quran sebagai prinsip asas dalam Islam sebagai cara kehidupan yang ideal. Pembelajaran berteraskan prinsip Islam dan berlaku sepanjang proses kehidupan dan berintegrasi di antara satu sama lain. Sekian, terima kasih daripada saya dan kumpulan kayangan. Assalamualaikum.